Aduh. Cuma hari ini saya melihat satu perkara berlaku yang tak seronok. Dalam keadaan dah nak memulakan kehidupan begini, dah masuk balik masalah politik. Ini berlaku di Negeri Sembilan. Tiba-tiba saja ada berlaku perbalahan. Kerajaan Perikatan Pakatan Rakyat, iaitu PKR, yang dipimpin oleh siapa ke Menteri Besar dia, Aminuddin Harun, sudah menghadapi masalah di kalangan warga mereka. Ini bukan benda yang baik. Dan saya tak suka bila dituduh pula, dia Tok Hassan, Tok Mat lah belakang ni. Tak ada. Tok Mat tak campur setitik pun atas sebarang masalah yang berlaku di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, untuk pengetahuan anda semua, kedudukan setakat hari ini 20 ahli Dewan Negeri ni termasuklah daripada Pakatan Amanah, daripada PKR dan juga DAP 20 orang. UMNO Barisan Nasional ada 16 orang. 4 orang saja secara bezanya. Tapi kalaulah Dr. Muhammad Malik ditarik 4 orang tu, dia masuk Barisan Nasional, tumbanglah kerajaan. Sebenarnya kita warga UMNO, kita bukan tak cara itu. Seboleh mungkin kau pimpinlah, tak lama lagi pun pilihan raya dah dekat. Cuma santunilah masalah yang ada dalam parti anda. Sebab rakyat di Negeri Sembilan teruk kesan daripada COVID-19, ekonomi tak bergerak, takkanlah masih lagi berbalah lagi. Kita sebab itu saya marah bila melihat ada perbalahan dalam UMNO. It is not the time. Agong sendiri pun, Suduli dia Raja Melayu pun tak seronok tengok perbalahan politik berterusan. Sampai bila? Jadi macam di Negeri Sembilan ni ada komplot nak kata ini Datuk Mak Hassan ada campur tangan. Tak ada. Ini masalah antara Dr. Muhammad Rafiq Abdul Malik bersama dengan beberapa orang. Saya terdapat ada Adun Chua, Yu Dik Ching, dan juga daripada di Negeri Sembilan, di Rasah, di Port Dickson, di Jelebu, Kuala Pilah, Rembau dan Seremban. Ini kawasan anda. Mereka bergaduh sama mereka dan akhirnya bawa usul ni tak percaya. Setepulahlah. Tapi jangan katakan bahawa UMNO campur tangan. Saya tidak yakin langsung. Tok Mat tak nak campur lah. Tok Mat kata biarlah, kau selesaikanlah masalah kau di Negeri Sembilan tu. Kau tak sangat pimpin lah Negeri Sembilan ni. Berapa lama lagi dalam 21 bulan? Tak sepelapa nak ngambil ni dalam keadaan sekarang ni. Yang tambah pula dengan keadaan ekonomi yang koyak rabak yang ada di Sorban tu. Jadi keadaannya macam-macam cerita, bukan kita tak tahu. Kita dengar. Nasib baiklah itu berlaku daripada parti lain. Kalau parti UMNO memang saya balon. Tapi saya tak maulah nak korek itu masalah anda. Macam mana di Selangor lah. Selangor juga Amiruddin juga bermasalah. Sebab dalam parti PKR beliau merupakan budak pemimpin kerajaan Azmin Ali. Katanya dah membuat kelulusan tanah di Kuala Langat. Ini kita tak ada niat pun sekarang ni. Dalam keadaan sekarang ni UMNO nak santuni rakyat. Lepas ini kita nak bertanding secara anak jantan. Itu caranya. Bukan kita nak jatuh sana jatuh sini. Tapi kalau mereka nak menjatuhkan sama mereka, apa kita boleh buat? Tiba-tiba Negeri Sembilan bergolak. Okey, tak usul ni nak masuk balik dengan Barisan Nasional. Ya suka tak suka pun, sebagai kita nak santun demi rakyat, kita ambil lah. Tapi bukan itu matlamatnya. Tok Mat kata kita tak mau. Dia tidak mau jadi langau. Beliau mau jadi garam. Seburuk-buruk pun ikan tu dapat disantuni untuk boleh dimakan. Itu perjuangan politik Tok Mat Hassan. Saya tahu sangat. Dia bukan gelojoh nak dapat jawatan ni. Tidak langsung terlintas bagi beliau. Okey, yang sekarang ini di Negeri Sembilan kita mengharapkan, sebab ketua cabang daripada Rasah Datuk Ismail Ahmad, timbalan ketua cabang Rembau Datuk Dr. S. Setram, ketua wanita PKR Amni, ketua cabang PKR Jelebu Yus Mazmi Ahmad Yusof. Nah, mereka sama mereka berbalah ni. Yang dikata UMNO saya ketawa pada itu keadaan sekarang ni. Jadi saya haraplah warga PKR selesaikanlah masalah anda di Negeri Sembilan. Tapi kalau tak ada upaya lagi, okey, tak ada masalah pada kita. UMNO siap dengan pemimpinnya, ever ready. Tapi kita tak maulah nak nanti orang kata kerajaan tebuk atap lah apa semua. Itu bukan cara kita.
Last kali saya nak buat cerita apa jadi Negeri Sembilan ni, kan? Saya tak payah nak bagi tahu tentang video, audio dan sebagainya. Saya tunjukkan apa yang berlaku dengan Negeri Sembilan, apa yang berlaku hari ini. Tidak ada perubahan atau undi tidak percaya kepada MB. Press conference yang dibuat oleh wakil-wakil tadi itu, ketua cabang dan juga ketua penerangan MPN Negeri Sembilan itu adalah berkenaan dengan meminta menukar pengurusi MPN, Majlis Perwakilan Perhubungan Negeri, daripada MB kepada orang lain. Now, ada yang tanya pada saya, ada yang call, kenapa kau buat komen against keputusan tersebut? Kenapa kau buat komen against keputusan tersebut? Saya kata macam ni, okay? Dia bukan pertukaran MB sebagainya, tak ada istilah tu. Dia nak tukarkan pengurusi MPN. Ini adalah masalah internal. Dan saya tahu surat tu dah dihantar 3 minggu lepas. Saya tahu semua itu. Saya tahu cerita, saya tahu apa yang berlaku. Jangan kata kau tak tahu, kau orang luar, kau tak tahu apa. Aku tahu apa yang berlaku. I know what happened. I know what happened inside. Tapi saya cakap ke dalam live. Bila saya cakap sikit tentang benda yang melibatkan politik, orang parti saya sendiri kata, kenapa kau dedahkan benda ni? Saya tak dedahkan pun. Kalau saya dedah banyak benda, cerita dalam parti politik saya ni, saya boleh dedahkan. Dalam PKR ni, saya boleh dedahkan. Tapi saya tak dedahkan pun. Kecuali yang melibatkan, memang betul-betul saya kata dulu, baru Bian, saya cerita dulu pasal Larry Seng. Yang itu saya dedahkan. Sebab saya itu akan merosakkan. Tapi dalam hal ini saya kata, kalau kau betul-betul, dah kau tu ketua penerangan. Okay. Ini strategi dalaman. Nak buat strategi dalaman, nak ubah strategi dalaman, ada cara strategi dalaman. Kalau macam saya ni orang luar, saya bolehlah buat live macam ni sebab saya tak duduk dalam. Engkau duduk dalam. Engkau berada di dalam pasukan tersebut. Minta maaf saya kata kawan-kawan yang menonton saya ramai daripada Negeri Sembilan. Nak atur, saya tak kata salah. Nak ubah pengurusi ke, itu hak orang Negeri Sembilan. Hak ketua cabang Negeri Sembilan. Tak ada masalah. Nak tukar. Saya tak kata ya, saya tak kata tidak. Saya orang luar, betul, saya setuju. Tapi saya bukan mempertikaikan persoalan nak tukar itu. Saya mempertikaikan strategi korang nak tukar. Saya nak bagi tahu, ada beberapa negeri konteks saya tanya, macam mana kita nak tukar pengurusi MPN kita ni? Apa strategi? Saya tak cakap pun. Saya cerita macam ni je lah, tapi saya tak bagi tahu negeri mana. Kita dah duduk, ada yang tak berjaya, ada yang kata tak boleh. Kita kena nak tukar tu, ada strategi. Atur dengan betul. Dan akhirnya orang tak tahu pun apa yang berlaku dekat Negeri Sembilan. Sekarang ni orang dah tahu dah. Keluar berita hari ni pasal Negeri Sembilan. Ketua penerangan apa macam tu? Sepatutnya sebagai ketua penerangan, kau mesti pandai strategi. Penerangan ini adalah tentang bagaimana kita menerang dan macam mana mengatur strategi. Dia ada 3, penerangan, komunikasi dan strategi. Sepatutnya 3 dia bergabung jadi 1. Biasanya 3 ni bergabung jadi 1. Kalau dalam pusat dia pecah 3, tak apalah. Tapi negeri kadang-kadang dia gabungkan. Kena ada strategi bang. Nak buat satu, nak langgar ke apa ke, nak buat, kena ada strategi. Saya cakap dengan kawan saya tadi, macam menarik rambut di dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berselerakkan. Dia ada cara, dia ada strategi dia. Tapi kau pergi bantai MPN kau, aku cerita lain. Sebab aku tak duduk dalam MPN. Dan aku tahu kartel itu akan merosakkan negeri, akan merosakkan parti aku tahu. Tapi yang ni tak merosakkan. Bukan saya kata tak merosakkan, dia akan merosakkan kalau dibiarkan terlalu lama. Orang dah tahu cerita dah kan. Saya cakap je lah. Tetapi nak buat gerakan tersebut, engkau duduk dalam negeri. Saya dah lah, negeri saya ni bukan kami punya. MPN pun kami tak ada orang yang jadi YB kecuali seorang. YB lain semua dah melompat. Engkau negeri engkau punya. Negeri engkau punya YB, engkau punya peruntukan ada. Bukannya pembangkang pun dekat negeri tersebut. Takkan kalau bab itu tak pandai nak atur strategi, macam mana kita nak hadapi pilihan raya? Aduh. Dan kalau tak reti benda tu, kontak lah Iswardi kalau betul-betul nak tahu macam mana nak atur strategi. Meh datang jumpa saya. Saya tahu dia ada 2 camp, nak bergaduh ini bergaduh itu. Dua-dua datang jumpa saya, tanya macam mana strategi. Kalau datang jumpa tak ada masalah. Tapi saya cakap macam ni, ada yang kata, Iskor dia kenapa kau cakap dalam live? Kenapa kau cakap dekat dalam press conference? Press conference tu berita, ambil seluruh berita sekarang keluar. Aku cakap dalam live tak keluar berita pun. Aku cakap dalam live, keluar dalam aku punya live je. Orang yang tengok live aku je lah yang tahu. Selain daripada itu tak ada orang tahu. Saya kata strategi. Masalahnya korang ni dalam mengatur strategi tak pandai. Kalau mengatur strategi tak pandai, minta maaf saya katalah. Next PRN, next PRU, macam mana nak menang? Rafizi dah tak ada dah. Rafizi dah tak ada. Macam mana nak menang? Kan? So get your act together. Get your act together. Kan?
Dapatkan, gerakkan balik. Get your act together. Buat perancangan balik baru. Buat perancangan baru. Kita tengok macam mana cara kita nak gerakkan yang sebenarnya.